Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu semula kita dalam webinar. Okey, untuk pagi ini panitia kimia akan memulakan sesi pembelajaran. Okey, jadi hari ini Cik Nurizan akan menyambung lagi topik bab 1 kita berkait sembangkan redox. Okey. Jadi hari ini standard pembelajaran, murid boleh memerihalkan tindak balas redox melalui aktiviti 1.1.2 menerangkan tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Jadi untuk webinar yang lepas, Puan Juliza dan Puan Nuriza telah menerangkan dengan jelas mengenai maksud pengoksidaan, penurunan dari segi hidrogen, oksigen, elektron dan nombor pengoksidaan. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai aktiviti makmal yang ada dalam subtopik 1.12 dan 1.11 dan 1.12. Okey ya, kita pergi kepada okey, apakah aktiviti makmal yang 1.1A? Okey, untuk 1A pemindahan elektron pada suatu jarak. Jadi kita akan kaji pengoksidaan penurunan yang melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey. Jadi kat sini ini adalah tube U namanya tube U. Nanti cikgu akan tunjukkan cikgu rasa ramai pelajar-pelajar kita yang dah rindu kepada makmal kimia, jadi cikgu bawa ya, cikgu rakamkan video aktiviti makmal 1A cikgu dekat makmal, jadi kamu boleh tengoklah. Okey. Jadi kita akan gunakan larutan kalium manganat 7 berasid dan kita akan gunakan larutan ferrum 2 sulfat dan kita ada asid sulfurik lah. Jadi macam mana nak set up radas ni cikgu akan tunjukkan dalam video cikgu nanti ya. Okey, di sini larutan kalium manganat 7 berasid dia sebagai ejen pengoksidaan, manakala larutan ferrum 2 sulfat sebagai ejen penurunan dan asid sulfurik berfungsi sebagai titian garam lah untuk membenarkan pengaliran ion-ion bagi melengkapkan lita. Jadi pelajar tolong fokus, kamu tengok macam mana aktiviti makmal 1A cikgu jalankan di makmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada sesi webinar kimia yang pertama, kita telah murid-murid telah belajar mengenai tajuk keseimbangan redox untuk subtopik 1.1 mengenai tarifan pengoksidaan penurunan dari segi oksigen, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidaan. Jadi untuk sesi yang kedua, saya akan menerangkan mengenai beberapa eksperimen yang terdapat dalam subtopik tersebut. Okey, yang pertama ialah pemindahan elektron pada suatu jarak ya. Okey, jadi tujuan dia untuk mengkaji tindak balas pengoksidaan penurunan dari segi pemindahan elektron pada suatu jarak. Jadi cikgu terangkan dulu senaraikan dulu apa radas yang diperlukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi okey, bahan yang diperlukan adalah asid sulfurik. Okey, ni asid sulfurik. Okey, kepekatannya 1.0 mol dm-3 ya kita guna. Kemudian larutan ferrum 2 sulfat. Okey, ferrum 2 sulfat ya, cantik warna dia hijau muda ya. Kepekatannya ialah 0.2 mol dm-3. Okey, ini kita baru sediakanlah. Okey, kemudian yang ketiga kita ada larutan kalium manganat 7 berasid. Warna dia adalah purple lah, warna dia ungu ya, ungu. Dan kepekatan yang kita gunakan ialah 0.1 mol dm-3. Okey, lagi kita ada larutan natrium hidroksida. Ini larutan natrium hidroksida kita akan gunakan untuk mengesahkan hasil nanti. Kepekatannya ialah 2.0 mol dm-3 dan kita terus pergi kepada dia punya radasnya. Okey, radas yang pertama ialah cikgu nak tunjukkan ini adalah tube U. Okey, tube U. Okey, tube U anak-anak ya semua. Okey, kemudian kita ada dawai penyambung. Cikgu ada 2 dawai penyambung. Okey, dan cikgu ada dengan klip dia lah. Penyambung bersama klip. Okey, galvanometer. Cikgu ada galvanometer. Okey, cikgu ada kaki retot. Cikgu ada kaki retot. Okey. Dan juga cikgu ada penitis bersama dengan tabung uji.
Okey, bahan yang diperlukan adalah asid sulfurik. Okey, ni asid sulfurik. Okey ya, prosedurnya adalah cikgu dah uploadkan siap-siap ya YouTube pada kaki retod. Okey, so cikgu akan tuangkan asid sulfurik dulu tadi ya, kepekatan 1.0 mol DM-3. Kita berhati-hati tuangkan sehingga separuh penuh. Okey kan, murid-murid tengok cikgu tuangkan asid sulfurik. Okey, asid sulfurik tuangkan sehingga separuh penuh. Okey. Okey ya. Okey, asid sulfurik ya. Okey, fungsi asid sulfurik ialah membenarkan pengaliran ion-ion bagi melengkapkan lita. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada prosedur yang kedua. Kita akan gunakan penitis ya, sebab cikgu akan tuangkan berhati-hatilah. Okey, larutan ferrum 2 sulfat. Tengok warna dia hijau tu ya, cantik color dia. Jadi cikgu akan tuangkan berhati-hati, gunakan penitis. Cikgu akan tuangkan dekat lengan yang kanan lah. Berhati-hati saja kita tuangkan larutan ferrum 2 sulfat. Okey, setinggi 2 cm ataupun 3 cm lah. Okey, perlahan-lahan kita tuangkan larutan ferrum 2 sulfat ya. Macam tak ada color kan? Sebenarnya dia adalah warnanya adalah hijau muda. Okey, ferrum 2 sulfat. Okey, cikgu tambah sikit lagi. Okey. Okey, lengan satu lagi, lengan sebelah kiri cikgu tuangkan larutan kalium manganat. Okey, so larutan kalium manganat sini warnanya dia adalah ungu ya, warna cantik color dia, ungu. So dia di sini bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, akan tuangkan berhati-hati, tuangkan perlahan-lahan, tuangkan. Okey, cantik color dia ya. Kalium manganat 7 berasid. Okey, kita tuangkan setinggi 3 cm. Okey, sekejap ya. Kita berhati-hati ya, perlahan-lahan saja. Okey, untuk dapatkan hasil yang bagus. Bagi yang tepat, kita buat perlahan-lahan. Ya, kalium manganat kamu tengok warna dia ungu ya. Kena ingat color-color ni. Ferrum 2 sulfat tadi warnanya hijau. Okey, larutan kalium manganat 7 berasid warnanya adalah ungu. Okey. Okey, cikgu tambah sikit lagi. Okey, berhati-hati. Okey ya, okey dah tu ketinggiannya ya. Okey, kita pergi kepada langkah seterusnya. Okey, langkah yang keberapa tadi? Langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga. Kita masukkan tadi ya, langkah yang ketiga kita dah habis. Okey, kemudian langkah yang keempat kita sambungkan elektrokarbon tadi kepada kita punya galvanometer ya. Cikgu tunjukkan ini elektrokarbon kita. Okey, sambungkan pada galvanometer ya. Okey, elektrokarbon, beberapa penyambung kita sambung pada galvanometer ni ya. Cikgu sambungkan. Okey. Kemudian satu lagi elektrokarbon kita sambungkan ke galvanometer satu lagi lah, ke punca satu lagi lah. Okey, itu langkah yang keempat. Okey, kemudian langkah yang kelima kita akan celupkan ya satu elektrod tadi ke lengan yang satu kanan satu kiri lah. Kita celupkan dulu dalam kalium manganat dan pastikan elektrokarbon ini dia tak boleh masuk ke dalam larutan ke dalam asid sulfurik. Dia mesti dalam larutan ejen pengoksidan, itu larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, cantik. Kemudian satu lagi cikgu celupkan dia ke dalam larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Pastikan kamu nampak ya.
Okey. Kita tengok ada pesongan pada galvanometer. Cikgu yang nampak, kamu tak nampak sana, ada pesongan pada jarum galvanometer. Jadi salah satu pemerhatian adalah jarum galvanometer menunjukkan pesongan. Okey, salah satu daripada pemerhatian eksperimen inilah. Okey, kemudian kita akan tengok prosedur yang ketujuh. Biarkan selama 30 minit. Lepas 30 minit, cikgu akan tunjukkan dia punya hasil dia. Okey prosedurnya adalah cikgu dah hapitkan set. Okey anak-anak, selepas 30 minit, okey ini hasil dia. Okey tadi cikgu masukkan dekat lengan kiri tadi larutan kalium manganat 7 berasid daripada warna ungu bertukar kepada tidak berwarna. Manakala dengan sebelah kanan tadi cikgu masukkan larutan ferrum 2 sulfat warna hijau. Sekarang ni macam warna kuning, nampak macam kekuningan sikit. Okey cikgu akan keluarkan sedikit larutan ferrum 2 sulfat ni. Cikgu akan sedut sedikit. Cikgu akan masukkan ke dalam. Okey, akan masukkan dalam tabung uji. Cikgu akan titiskan dia dengan larutan ferrum, larutan natrium hidroksida. Okey cikgu akan titiskan. So kamu nampak apa yang kamu akan perolehi nanti ya. Okey, ini hasilnya. Kita akan mendapati ada mendakan berwarna perang bila diuji dengan larutan natrium hidroksida. So, ini menunjukkan ion ferrum 2 telah bertukar menjadi ion ferrum 3. Okey, itu hasil daripada eksperimen kita yang pertama. Okey. Okey, jadi kamu telah tengok tadi aktiviti di makmal cikgu buat. Okey, untuk aktiviti 1A pemilihan elektron pada suatu jarak. Jadi sini cikgu bincangkan dia punya hasil keputusan dia lah. Okey, apa yang berlaku dekat larutan ferrum 2 sulfat ya? Pemerhatian dia larutan hijau bertukar menjadi perang ya. Okey, so inference maksudnya di situ ion ferrum 2 telah dioksidakan kepada ion ferrum 3. Dioksidakan. Jadi bahan yang dioksidakan adalah ferrum 2 sulfat ataupun ion ferrum 2. Okey, manakala apa yang berlaku dekat larutan kalium manganat 7 berasid, larutan ungu bertukar menjadi tidak berwarna. Jadi inference-nya ion manganat diturunkan kepada ion mangan 2+. Okey, itu pemerhatian untuk aktiviti 1A. Okey ya. Di sini cikgu juga nak membuat sedikit, memberi kamu sedikit info ya. Kamu kena ingatlah ya, ion ferrum 2 warna dia hijau dan ion ferrum 3 warnanya perang ya. Pelajar kena ingat untuk kita nak buat pemerhatian dalam soalan nanti. Okey, pergi kepada perbincangan ya. Perbincangan kalau kamu perhatikan dekat buku teks digital kamu tu. Okey, perbincangannya kita akan bincangkan apa yang berlaku dalam proses tadilah. Okey, so kita ada larutan kalium manganat 7 berasid yang dia ni bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey ya. So apa yang berlaku dekat ejen pengoksidaan ini? Okey, so ion manganat dia akan menerima elektron untuk membentuk ion mangan 2+. Dan inilah persamaan kimia dia. Okey ya, anak-anak cikgu rasa kamu memang tak berapa nak mahir lagi untuk membina persamaan kimia untuk dinamakan dia persamaan setengah persamaan setengah penurunan ya, tidak balas penurunan. Jadi nanti jangan risau, cikgu akan ajar kamu macam mana untuk mendapatkan persamaan setengah penurunan ini. Okey ya. Dan dekat sini juga kita akan perhatikan apa yang berlaku dekat ion ferrum 2 ataupun dekat larutan ferrum 2 sulfat. Ion ferrum 2 membebaskan ataupun menerima elektron untuk membentuk ion ferrum 3. Ini persamaan kimia, persamaan setengah pengoksidaan. Okey, persamaan setengah pengoksidaan. Dan cikgu dah terangkan tadi apa fungsi isosulfurik, membenarkan ion-ion mengalir melaluinya bagi meimbangi cas dan melengkapkan lita lah. Dan kat sini larutan kalium manganat 7 berasid dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan, manakala larutan ferrum 2 sulfat bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, saya akan terangkan macam mana untuk kita nak membina persamaan setengah penurunan dan persamaan setengah pengoksidaan. Seterusnya nak bina persamaan ion ya. Jadi untuk perbincangan bagi aktiviti 1A kamu boleh jawab ya pembincangan pada muka surat 8 lah, buku teks digital kamu. Okey.
So, cara untuk nak membina persamaan setengah ya, persamaan setengah, pengoksidaan dan juga persamaan setengah penurunan lah. Dan kamu boleh rujuk ya, boleh rujuk dekat buku teks digital kamu pada muka surat 9, muka surat 9 ya, ada dia punya cara untuk kita nak bina persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. Okey ya. Jadi, ini untuk larutan ferum 2 sulfat. Okey, dia punya pemerhatian dia larutan warna hijau bertukar menjadi perang. Itu ferum 2, ion ferum 2 bertukar menjadi ion ferum 3. Okey, ya, jadi kat sini ion ferum 2 dia akan menderma elektron dia. Menderma elektron dia untuk menghasilkan ion ferum 3. Okey, so untuk kita tak nak ada tanda negatif kat sini, so kita bawa dia ke sana, dia akan jadi plus elektron kat sinilah. Macam yang sebelum ni Cikgu Juliza dah ceritakan. Okey, negatif kat sini kita bawa ke sana, dia akan jadi positif lah. Jadi kat sini dia terangkan secara detail macam mana nak seimbangkan dia punya jumlah charge dia. Okey, so murid-murid boleh semak dekat buku teks kamu lah. Okey ya, tak faham kamu boleh rujuk dekat guru mata pelajaran kamu. Okey, untuk persamaan setengah penurunan pula kita rujuk kepada larutan kalium mangganat 7 berasid sebab dia ejen pengoksidaan. Jadi larutan kalium mangganat 7 berasid akan mengalami proses penurunan. Okey, ion ini ion mangganat. Ion mangganat daripada kalium mangganat lah. Okey, berasid jadi dia ada ion hidrogen. Jadi ion mangganat kat sini, ion manggan dalam ion mangganat Mn ni manggan sahaja. So dekat sini nombor pengoksidan bagi manggan ialah positif 7. Dan kamu telah banyak buat latihan yang dibekalkan pada sesi yang lepas nak mengira nombor pengoksidaan. Jadi cikgu percaya nombor pengoksidaan manggan kat sini ialah positif 7. Jadi kat sini manggan dalam ion mangganat daripada positif 7 bertukar kepada positif 2. Okey, saya kena ingat ya, daripada ion mangganat dia akan jadi ion manggan 2+. Dan kenapa ada ion hidrogen? Sebab keadaannya berasid. Okey ya. Kemudian nak seimbangkan bilangan atom setiap unsur. Kat sini ada oksigen. Jadi kita tambahkan dalam bentuk, kalau dalam keadaan berasid dia boleh menghasilkan air. Jadi ada H2O. Sebab kita nak seimbangkan ada O kat sini. Atom kat sini ada O, atom kat sini tak ada O. Jadi kita tak seimbangkan, kita letakkan H2O sebab memang tidak balas keadaan berasid menghasilkan air ya. Jadi kita balancekan dia punya jumlah charge dia sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia akan letakkan elektron sebanyak 5 elektron di situ. Okey, jadi inilah persamaan setengah untuk penurunan dia, iaitu MnO4 minus tambah dengan 8H plus tambah dengan 5 elektron untuk menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Jadi kamu boleh rujuk pada guru subjek masing-masing lah. Kalau cikgu nak terangkan dengan lebih lanjut kat sini, kita makan masa ya. Jadi kita akan buat sesi tutorial nanti. Okey, next kita pergi kepada cara menulis persamaan ion keseluruhan. Cikgu akan ajar ya. Okey. Jadi, kamu tuliskan persamaan setengah untuk pengoksidaan, persamaan setengah untuk penurunan. Kamu akan tulis kat sini. Okey, untuk kita menulis persamaan ion keseluruhan, pastikan bilangan elektron dia kena sama. Baru kita boleh potong elektron untuk persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. Okey, oleh kerana kamu perhatikan untuk ferum 2, ion ferum 2 bertukar menjadi ion ferum 3, elektron dia diremakan cuma satu saja. Manakala untuk ion mangganat bertukar kepada ion manggan 2+, jumlah elektron ialah 5 elektron. Jadi dari segi bilangan elektron tidak sama. Jadi untuk samakan bilangan elektron, jadi persamaan yang pertama tadi kita kena darab dengan 5 lah. Semua kena darab dengan 5. Maksudnya 5 Fe2+, anak panah 5 Fe3+ tambah 5 elektron. Kita kena darab dengan 5. Persamaan yang kedua tak perlu darab dengan 5 lah sebab dia dah 5. Jadi elektron yang 5 sebelah lepas anak panah, 5 ni sebelum anak panah, jadi kita boleh potong. Boleh potong dia. Mana yang tertinggal tu kita letak sebelum anak panah, letakkan bahan saja. Ini bahan. Okey, ini bahan, 5 ion ferum 2 bahan, yang ni pun bahan. Okey.
So 5Fe2+ tambah dengan MnO4-1 tambah dengan 8 ion hidrogen adalah bahan. Kemudian kita buat anak panah. Selepas anak panah kita ada hasil. Okey, untuk persamaan yang pertama hasilnya 5Fe3+. Letak dekat 5Fe3+ dan selepas anak panah juga ada ion mangan 2+, dah ada 4 molekul air. So kita letak di selepas anak panah. Jadi inilah persamaan ion keseluruhan untuk tindak balas pemindahan pada suatu jarak yang kita menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid sebagai ejen pengoksidaan dan larutan ferrum 2 sulfat sebagai ejen penurunan. Okey, ini persamaan ionnya. Okey ya. Jadi cikgu harap pelajar akan lebih faham dan minta tolong buat tutorial bersama dengan guru mata pelajaran lah. Okey. Okey, jadi contoh-contoh lain selain daripada larutan kalium manganat 7 berasid, kita juga ada kat sini contoh-contoh ejen pengoksidaan lain dan telah disertakan dengan persamaan setengahnya. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku digital kamu muka surat 10. Okey, ada ejen pengoksidaan. Di sini dibekalkan ada 6 ya. Larutan kalium manganat 7 berasid, inilah persamaan setengah dia. Larutan kalium dikromat 6 berasid, inilah persamaan setengah dia. Dan I-chlorine juga ejen pengoksidaan, persamaan setengah dia. I-bromin juga ejen pengoksidaan, ini persamaan setengah dia. Larutan ferrum 3 klorida, okey, ini persamaan setengahnya. Dan juga hidrogen peroksida berasid. Okey, ini persamaan setengah dia lah. Okey, so selain daripada larutan kalium manganat 7 berasid, kamu boleh gantikan dengan ejen pengoksidaan yang lain lah. Okey ya. Minta tolong pelajar hafal ataupun ingat macam mana untuk menulis persamaan setengah untuk ejen pengoksidaan masing-masing lah. Okay, ya? Dan kita juga ada ejen penurunan sebab dalam YouTube tu kita ada 2 lengan. Satu lengan mesti ejen pengoksidaan dan lengan satu lagi mestilah ejen penurunan. Okay, ya? Jadi ejen penurunan kita ada larutan kalium iodida bersama disertakan dengan persamaan setengah. Okey, kita ada juga larutan kalium bromida disertakan persamaan setengah. Larutan ferrum 2 sulfat persamaan setengahnya. Okey, logam reaktif seperti zinc, aluminium, magnesium. Okey, nanti persamaan setengahnya macam ni. Zinc menghasilkan ion zinc tambah 2 elektron. Dan kita ada juga ejen pengoksidaan sulfur dioksida. Persamaan setengahnya telah dibekalkan. Jadi, cikgu nak kamu boleh tanya dengan cikgu mata pelajaran kamu, cikgu kian kamu masing-masing. Kalau kamu gunakan ejen pengoksidaan klorin, kamu combine dengan larutan kalium bromida. Macam mana hasil untuk mendapatkan persamaan ion keseluruhan? Ataupun kamu gunakan larutan kalium dikromat 6 berasid, kamu combinekan dengan larutan kalium iodida. So, kamu boleh bina persamaan ion keseluruhan. Okey ya. Jadi cikgu harap murid-murid semua fahamlah apa yang dibincangkan untuk aktiviti 1A pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, nanti dalam sesi tutorial nanti kamu boleh tanya dengan lebih lanjut ya. Okey, kita pergi kepada aktiviti makmal 1B. Yang ini minta maaflah cikgu tak dapat nak sediakan eksperimen ini sebab kita ada hadapi sedikit masalah dengan kita punya kebut WhatsApp sebab kita gunakan I-bromin. I-bromin agak beracun ya, berbahaya. Jadi cikgu ajar secara teori sahajalah. Okey, jadi kamu boleh rujuk dekat kamu punya buku digital kamu, eksperimen ataupun aktiviti makmal 1B ya. Aktiviti makmal 1B itu dia melibatkan perubahan nombor pengoksidaan. Itu kita akan buat tindak balas eksperimen pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya lah, ion ferrum 3 kepada ion ferrum
ferrum 2. Okey, eksperimen ni famous dalam soal dalam peperiksaan, sama juga dengan cube U tadi. Okey, kat mana cikgu muka suratnya? Kita rujuk kepada buku teks kita, teks digital muka surat 15. Sebab cikgu kat sini cuma hari ni tekankan, fokuskan kepada aktiviti makmal sahaja. Cikgu Nuriza dan Cikgu Joliza telah menerangkan maksud pengoksidaan pada sesi webinar yang lepas. Okey, prosedur dia. Okey, so kita akan tuangkan 2 cm kubik larutan ferrum 2 sulfat warna dia hijau. Okey, kepekatan dia 0.5 mol diam-3 ke dalam tabung didih yang diapit. Okey, kamu guna tabung didih yang diapit lah. Sebab ini bahaya, kita nak tuangkan air bromin. Kemudian titiskan air bromin sedikit demi sedikit sambil kita goncang lah, sehingga tiada perubahan warna lagi. Kemudian tak panaskan tabung didih perlahan-lahan. Tambahkan larutan natrium hidroksida. Ini reagen yang digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. Kamu boleh rujuk balik tajuk ujian kation anion dalam tajuk tingkatan 4 kamu. Tajuk asid base dan garam. Dan last kali, prosedur yang kelima, kita rekodkan pemerhatian. Okey, jadi kat sini apa yang berlaku? Larutan ferrum 2 sulfat dia akan bertukar kepada ion ferrum 2 akan bertukar kepada ion ferrum 3. Jadi dah bincang tadi, ion ferrum 2 nombor pengoksidaan dia positif 2. Kat sini cikgu lebih kepada nombor pengoksidaan. Manakala ion ferrum 3 nombor pengoksidaannya adalah positif 3 dan dari segi warna dia, larutan ferrum 2 warnanya hijau, manakala larutan ferrum 3 warnanya adalah perang, ion ferrum 3 ya. Jadi kat sini bila ferrum 2 bertukar kepada ferrum 3, nombor pengoksidaan dia bertambah. Jadi bila nombor pengoksidaan bertambah, tindak balas pengoksidaan. Nombor tindak balas pengoksidaan. Jadi untuk menukarkan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3, kita gunakan ejen pengoksidaan. Tadi senarai cikgu dah bagi, iaitu air bromin. Kalau tidak ada air bromin, kita boleh gunakan air klorin. Banyak tadi kan senarai ejen pengoksidaan. Okey ya, jadi ini aktiviti makmal yang kita gunakan untuk nak menukarkan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 melalui tindak balas pengoksidaan. Okey. Okey, cikgu terus kepada eksperimen yang kedua. Okey, menukarkan ion ferrum 3 actually ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, tajuk ni cikgu tersalah ya, typo ni. Penukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, prosedurnya lebih kurang samalah. Okey, cuma larutan yang kita gunakan larutan ferrum 3 klorida. Kita bermula dengan ion ferrum 3. Kita masukkan ke dalam tabung didih dan kita apitkan. Kemudian kita tambahkan setengah spatula serbuk zinc ke dalam tabung didih. Kemudian kita panaskan tabung didih perlahan-lahan. Turas campuran ke dalam tabung uji dan kita tambahkan larutan natrium hidroksida. Sama juga ni untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2 dan kita rekodkan pemerhatian. Okey, ini gambar rajah dia lah. Okey, larutan ferrum 3. Kemudian kita masukkan serbuk zinc 1 spatula dan apa yang berlaku adalah ion ferrum 3 akan bertukar kepada ion ferrum 2. Okey, kalau kamu perhatikan tadi dalam ejen pengoksidaan, ejen penurunan telah disertakan persamaan setengah masing-masing lah. Okey, jadi ion ferrum 2 daripada ion ferrum 3 nombor pengoksidaannya adalah positif 3 bertukar kepada positif 2. Ini pun cikgu typo juga ni. Okey, so warna perang bertukar kepada warna hijau. Okey, so tindak balas ini namakan tindak balas penurunan dan ejen penurunan yang kita gunakan adalah serbuk zinc ya, serbuk zinc. Okey, serbuk zinc. Okey, so cikgu akan terangkan macam mana tindak balas tu berlaku lah. Okey, perbincangan ya. Kita tengok perbincangan untuk yang pertama tadi. Okey. Kita berbincangkan dulu yang pertama tadi. Okey ya, kita nak buat dia punya persamaan separuh pengoksidaan, persamaan separuh penurunan dan persamaan ion keseluruhan. Okey, larutan ferrum 2 sulfat. Ferrum 2 sulfat bertukar kepada ferrum 3 sulfat. Ion ferrum 2 bertukar kepada ion ferrum 3 dengan menderma 1 elektron. Okey, so tindak balas ini namakan tindak balas pengoksidaan di mana ion ferrum 2 bertindak sebagai ejen penurunan.
Okey, senang saja. Ion ferrum 2 mesti bertukar kepada ion ferrum 3 dengan cara dia derma elektron. Bila derma elektron, proses pengoksidaan. Kena ingat yang itulah maksud pengoksidaan dari segi elektron kan. Okey, manakala apa berlaku kepada air bromin? Air bromin dia bertukar kepada ion bromida. Tak boleh air bromin bertukar kepada ion lain, tak boleh. Bromin mesti bertukar kepada ion bromida. Jadi, bromin adalah ejen pengoksidaan. Jadi, tindak balas ni adalah tindak balas penurunan. Sebab ejen pengoksidaan dia mengalami tindak balas penurunan. Dan persamaan setengah ni dah ada dalam jadual contoh-contoh ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, jadi kita bawakan dia ke bawah untuk kita nak bina persamaan ion keseluruhan. Jadi, ion ferrum 2 bertukar kepada ion ferrum 3 dengan derma 1 elektron, bawa elektron ke sini. Manakala bromin, dia akan terima 2 elektron untuk menghasilkan ion bromida. Okey, cikgu dah pesan tadi kan, untuk buat persamaan ion keseluruhan, pastikan bilangan elektron dia kena sama. Oleh kerana yang ni 1 elektron, yang ni ada 2 elektron, jadi persamaan pertama ni tidak seimbang bilangan elektron dia. Jadi kita kena darab dengan 2. So, darab 2 sini, darab 2 sini, darab 2 sini. Oleh kerana dia dah sama elektron, baru kita akan potong elektron dia dan persamaan ion keseluruhan. Yang mana ini adalah bahan, ini adalah bahan. Kita letak sebelum anak panah. So, tadi ion ferrum 2 dia ada 2. Sebab kita darab dengan 2. Bromin tak perlu darab dengan 2 kan. Letak je sebelum anak panah. Dan selepas anak panah adalah hasil dia. Ini adalah 2. Dah ada 2 sebab kita dah darab dengan 2. Dan sini kita copy paste saja. So, inilah persamaan ion keseluruhan untuk tindak balas penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dengan menggunakan air bromin. Okey, saya harap pelajar semua boleh faham dan apa-apa masalah boleh rujuk dengan cikgu kimia masing-masing lah. Okey. Okey, kita teruskan dengan perbincangan. Okey, apa yang berlaku dekat aktiviti 1B kita. Okey, untuk aktiviti 1B tadi, penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dah bincang, pergi kepada ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Bila keluar dulu. Okey, okey sini ya. Okey, kita mulakan dengan larutan ferrum 3 lah. Ke ion ferrum 3 kat sini. Okey, so dia akan derma 1 elektron untuk menghasilkan ion ferrum 2. Okey, jadi sini tindak balas penurunan. Bila tindak balas penurunan, bermaksud ion ferrum 3 ialah ejen pengoksidaan. So, kamu boleh rujuk dekat senarai ejen pengoksidaan. Okey, memang ada larutan ferrum 3 klorida. Tak kisahlah larutan ferrum 3 klorida ke larutan ferrum 3 nitrat ke, asalkan lautan mengandungi ion ferrum 3. Okey, dan apa berlaku kepada serbuk zinc kat situ? Okey, apa fungsi serbuk zinc ya? Okey, jadi serbuk zinc Zn dia akan menderma 2 elektron logam. Cikgu pesan kat kamu kan, logam zinc dia akan menderma 2 elektron menghasilkan ion zinc. Jadi proses bila sesuatu bahan tu menderma elektron adalah proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ya, proses pengoksidaan. Oleh kerana dia proses pengoksidaan, jadi zinc merupakan ejen penurunan. Okey, ejen penurunan. Kamu boleh rujuklah juga dekat senarai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, so kita turunkan semula untuk kita nak bina persamaan ion keseluruhan. So ferrum 3 tadi cikgu bawa ke sini. Okey, dia akan terima 1 elektron untuk menghasilkan ion ferrum 2. Manakala zinc menderma 2 elektron untuk menghasilkan ion zinc. Elektron dia cikgu bawa dia ke sini. Nak balancekan dia. Dan okey, oleh kerana persamaan pertama bilangan elektron dia, perhatikan ini 1 saja. Ini 2 elektron dia. Jadi persamaan ni pertama ni kita darab dia dengan 2. Darab dengan 2. So sini ada 2 ferrum 3. Ion ferrum 2, 2 elektron dan ada 2 Fe, 2 positif, ion positif 2. Okey, jadi yang ni kita boleh potonglah dia. Potong dia. Jadi yang mana ini adalah bahan. Okey, ini bahan. Letak sebelum anak panah lah. Ini bahan. Letak kat sini. Kita transfer ke sini semua. Okey, ini adalah hasil. Ini anak panah. Lepas tu hasil. Ini adalah hasil lah. Okey, ini adalah hasilnya. Letak di ke sini. Ion ferrum 2 tambah dengan ion zinc 2+. Okey, jadi ini cara untuk nak membina persamaan ion keseluruhan bagi tindak balas penukaran ion ferrum 3 kepada ion
ferrum 2. Dan dari segi warna, perubahan warna tadi, warna hijau bertukar kepada warna perang bertukar kepada warna hijau. Sebab perang ialah ion ferrum 3, ion ferrum 2 warnanya hijau. Okey ya. Jadi cikgu harap semua boleh ambil tindakan lah masing-masing, rujuk balik ejen pengoksidaan, ejen penurunan, persamaan separuh pengoksidaan, persamaan separuh penurunan dan macam mana untuk membina persamaan ion keseluruhan. Okey. So, kita dah habis sesi untuk kali ini. Kerja rumah cikgu akan upload dalam Google Classroom. So, minta murid-murid patuhilah bila masa kita nak kena turn in kan ya. Okey, mana-mana pelajar yang ada masalah, tolong WhatsApp cikgu ataupun Telegram cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Okey, sesi webinar untuk kimia pada hari ini. So, murid-murid sila patuhi SOP walau di mana kamu berada. Okey, cikgu akhiri sesi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.